Hai everyone, nama saya ialah Nelsila Olga Jumain. Saya ialah pelajar daripada University Teknologi Mara, kampus Kota Kinabalu. Dalam video ini, saya akan membentangkan tentang IDS 102 berkaitan dengan maksud dan perbezaan moral, etika, dan akhlak. Baiklah, saya akan membahaskan definisi 3 aspek di atas. Yang pertama, etika, yaitu ajaran yang membahaskan kebaikan dan keburukan berdasarkan ukuran akal. Seterusnya, moral yang merupakan ajaran yang membahas kebaikan dan keburukan berdasarkan ukuran tradisi yang berlaku dan berkembang dalam sesuatu masyarakat tertentu. Dan yang terakhir, akhlak yang membawa maksud ajaran yang membahas kebaikan dan keburukan berdasarkan ukuran agama. Yang seterusnya, kepentingan dan peranan moral. Moral dapat membantu manusia untuk mengenali mana yang benar dan yang salah. Dari aspek keluarga pula, ia dapat mewujudkan keluarga yang penuh kasih sayang dan hidup dalam keadaan yang tentram. Oleh itu, daripada contoh sebentar tadi, jelaslah bahwa moral adalah aspek yang penting dalam kehidupan seharian kita. Seterusnya ialah kepentingan dan peranan etika. Etika haruslah diamalkan setiap hari bagi setiap golongan masyarakat untuk mengekalkan rakyat dan negara yang bertamadun. Sebagai contohnya, etika pekerja di tempat kerja. Contohnya, setiap pekerja haruslah mematuhi setiap peraturan yang telah ditetapkan oleh majikan. Dan yang seterusnya ialah etika pelajar di sekolah, yaitu yang paling asas ialah etika berpakaian semasa berada di sekolah yang harus dipatuhi oleh setiap pelajar sekolah tersebut. Yang terakhir, kepentingan dan peranan akhlak. Kepentingan akhlak ialah melahirkan manusia yang bertamadun dan dihormati. Seterusnya, ia juga akan dapat membina keluarga yang makmur. Dan yang terakhir ialah individu yang berakhlak akan menjadi sumber kepada rahmat Allah. Seperti yang kita semua tahu, hal ini adalah sangat berbeza dan mempunyai maksud atau pandangan dari sudut perbezaan dan persamaan yang telah dikaji berdasarkan akal, falsafah, dan landasan yang berhubung kait dengan moral, etika, dan akhlak atau dikenali sebagai peristilahan. Perbezaan yang amat ketara dapat dilihat dari segi pemakaian, pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan, bersalaman, aktiviti sejagat semasa, dan banyak lagi. Menurut Roslin Anwar, yaitu salah satu pengkaji perbezaan ketiga-tiga peristilahan tersebut, beliau menjelaskan bahwa akhlak merupakan istilah yang tersumber dari Al-Quran dan Al-Sunnah. Baiklah, kesimpulan daripada tajuk ini ialah kesadaran akan perlunya hal ini dalam kehidupan seharian haruslah ada supaya setiap individu dapat hidup dengan panduan yang tepat dan tidak terpesong dari jalan yang benar. Seterusnya, dengan mengamalkan etika dan akhlak yang mulia, hubungan antara ahli keluarga akan semakin erat dan tidak akan berlaku perselisihan paham serta mewujudkan keluarga yang harmoni. Akhir sekali, tindakan yang kita ambil untuk mengamalkan etika mulia akan memberi kesan kepada masyarakat di sekeliling kita. Kita akan dapat mengekalkan keharmonian di antara masyarakat dan membantu negara untuk memajukan negara tanpa perselisihan paham. Akhir sekali, ini adalah sumber rujukan yang telah digunakan oleh ahli kumpulan kami untuk menyelesaikan tugasan ini. Itu saja daripada saya. Sekian dan terima kasih.